Kata lelaki tu, lelaki berambut panjang tu guru mereka. Dia banyak ajar hukum agama dan pandai mengubat semua jenis penyakit. Orangnya kebal, takluk senjata, boleh tentukan nasib mereka, boleh berhubung dengan sahabat-sahabat Nabi dan bertanya bila tarikh mati mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab ada klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 251 dan siri 252. Yang mana terlepas siri-siri sebelum ni boleh cari di playlist bercakap dengan jin dalam channel saya ni. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Kata Tajuddin lagi, masa Kamarun nak solat duha, lelaki berambut panjang tu tak bagi. Dia kata tak ada solat lepas solat subuh. Kamarun cuba terangkan kedudukan sebenar. Lelaki berambut panjang tu tak nak terima. Dihalaunya Kamarun dengan parang panjang. Dengan tenang, Syed Hamid menuju ke pintu surau yang tertutup rapat. Biasanya pintu surau terbuka bagi sesiapa yang datang untuk baca Al-Quran atau kitab. Syed Hamid berdiri depan pintu surau, macam keberatan nak ketuk pintu surau tu. Lepas tu, dia panggil Tajuddin, suruh Tajuddin bagi salam. 3 kali Tajuddin bagi salam, tak ada jawapan. Pintu pula dikunci dari dalam. Tiba-tiba terdengar bunyi orang berjalan dalam surau. Lepas tu terdengar suara orang bercakap dalam bahasa yang sukar difahami. Suara dari dalam surau tu bertambah kuat. Kepala terasa sakit bila dengar kata-kata yang diluahkan. Orang tu baca mentera bercampur dengan bahasa Arab, Melayu dan Jawa kuno. Kata Syed Hamid dengan tenang. Datuk berdiri depan pintu surau pula dan bagi salam 3 kali bersama ketukan bertubi-tubi. Tak ada jawapan juga. Beberapa saat kemudian, daun pintu sebelah kiri terbuka. Seorang lelaki berusia awal 30-an, berambut panjang, berdiri di muka pintu surau dengan sebilah parang panjang di tangan. Sekujur tubuh Datuk ditatapnya dari atas hingga ke bawah, lalu tersengih panjang. Tak semena-mena, dom! Lelaki tu hempas daun pintu surau sekuat hati. Lepas tu terdengar dari dalam surau, dia bercakap dalam bahasa yang pelik. Kurang ajar, kata Tajuddin. Sabar, jawab Syed Hamid. Datuk suruh mereka bertenang, jangan bertindak terburu-buru. Berkeras kalau lelaki tu bertindak di luar batasan. Dalam saat berjaga-jaga tu, daun pintu surau bergerak perlahan-lahan. Shh. Datuk buat isyarat, kemudian tunjuk ke arah daun pintu yang bergerak amat perlahan tu. Pang! Daun pintu dihempas ke jenang. Lelaki berambut panjang berdiri depan mereka. Keadaannya dah berbeza dari tadi. Kalau tadi dia pakai pakaian macam hulu balang, sekarang dah lain. Tengkolok ditukar dengan kopiah putih berlilit kain serban. Seluar dan baju hulu balang perang digantikan dengan seluar dan baju labuh macam pakaian orang Afghanistan, dibalut dengan jubah hitam. Ada rantai tasbih tersangkut di hujung jari. Wajahnya agak ceria dan nampak mesra. Langkah teratur, penuh kesopanan. Tiba-tiba lelaki tu bersuara dengan wajah yang serius. Kamu bertiga datang nak jumpa aku, nak belajar dari aku. Memang bagus kalau itu hajat hati kamu semua. Aku tengok banyak perkara tak betul jadi amalan dekat sini. Lepas tu ditatapnya muka Datuk dan Syed Hamid. Kemudian lelaki tu minta maaf sebab halau orang dengan parang tadi. Kerana katanya lepas solat subuh tak ada solat lagi. Cara lelaki tu bagi penjelasan macam guru agama terangkan sesuatu pada anak muridnya. Datuk dan Syed Hamid terkejut dan mula dapat kesan sesuatu yang tak kena dengan lelaki tu. Dah dekat setengah jam berdiri dekat pintu surau tu. Asal usul lelaki berambut panjang masih belum dapat dikesan. Tujuannya tumpang berteduh di surau masih belum diketahui. Kemudian lelaki berambut panjang tu terus duduk bersila depan pintu surau.
lalu mulakan ceramahnya. Katanya dunia ni dah cukup tua, dah berjuta tahun, tak lama lagi kiamat. Sebelum kiamat, sebelum Imam Mahdi datang, marilah kita bertaubat. Kita pergi ke tempat yang jauh dan sunyi untuk lakukan amal ibadat. Dekat sana tak payah solat, tak payah amalkan rukun Islam yang 5, cukup sebut Allah je. Gila, joret Tajuddin. Lelaki berambut panjang tu terus bangun, capai parang panjang lalu melompat ke arah Tajuddin. Keadaan jadi kelang kabut. Tama segera lari ke bahagian tepi surau untuk selamatkan diri. Rupa-rupanya Tajuddin pun berlindung dekat situ juga. Berhenti! Suara datuk yang bergema tu membuatkan lelaki berambut panjang berhenti buru Tajuddin. Dia menerpa ke arah datuk pula. Bila lelaki tu nak hayunkan parang panjang ke leher datuk, dengan pantas Syekh Ahmed datang dari sebelah kanan lalu jentik pangkat cuping telinga kanan lelaki berambut panjang tu. Seluruh tubuhnya jadi lemah. Parang di tangan terlepas dan lelaki berambut panjang tu rebah terkapar di halaman surau. Datuk terkejut dengan kejadian yang tak diduga tu. Dia terus duduk tersandar di dinding. Syekh Ahmed masih berdiri di sisi lelaki berambut panjang yang tergolek atas tanah. Bila rasa dah tenang, Datuk segera bangun. Nampaknya bila terdesak baru dia manfaatkan kebolehan yang ada. Kalau tak, ilmu yang ada disembunyikan dari kita, kata Datuk. Semua yang saya buat ni untuk sahabat, jawab Syekh Ahmed. Lepas tu Syekh Ahmed suruh Tajuddin ambil parang panjang yang berada dekat lelaki berambut panjang tu. Lepas Tajuddin bagi parang tu dekat Datuk, tubuh lelaki berambut panjang yang tadi kejang terkaku mula bergerak lemah. Sepasang kakinya tersentak-sentak, kelopak matanya mula pejam celik. Kemudian lelaki berambut panjang tu terus berdiri lalu buka langkah yang pada pandangan Tama bukan langkah silat, tapi gerakan memanaskan badan dan menggerakkan urat. Bila dah selesai, lelaki berambut panjang tu pandang ke arah mereka berempat macam harimau lapar yang renung mangsanya. Tiba-tiba lelaki berambut panjang tu bertakbir dengan lantang. Dalam sekejap mata dia dah berada belakang Syekh Ahmed. Cukup pantas dia bergerak lalu melompat tinggi untuk lepaskan flying kick ke arah Syekh Ahmed. Tapi yang peliknya, Syekh Ahmed tak berganjak ke mana-mana pun. Lelaki berambut panjang tu pula yang tercampak jauh, hampir-hampir jatuh atas permukaan longkang surau. Datuk semakin kagum dengan kebolehan Syekh Ahmed. Suasana dekat surau jadi kelang kabut. Beberapa orang lelaki dan wanita muncul dari arah belakang surau. Siapa mereka tu? Tanya Datuk pada Tajuddin. Tak tahu, orang kampung ni ke? Bukan, mereka datang dari tempat lain. Jangan ganggu. Tengok je apa yang mereka nak buat, kata Syekh Ahmed. Mereka pun akur dengan permintaan tu. Kumpulan tu ada 7 orang, 4 lelaki, 3 wanita. Mereka terus serbu ke arah lelaki berambut panjang yang mereka panggil Pak Guru. Kemudian mereka usung lelaki berambut panjang tu. Lepas tu salah seorang dari kumpulan tu datang ke arah mereka berempat dengan sepotong kayu. Kamu semua derhaka, anaknya Pak Guru. Mereka berempat tak menjawab. Bila tengok mereka berempat tak menjawab, lelaki tu hilang sabar lalu hayungkan kayu ke leher Datuk. Masa nak hayung kayu tu, terdengar suara jeritan wanita dan lelaki. Seluruh perhatian tertumpu ke arah suara tu. Terlihat seorang wanita dan lelaki dalam lingkungan 60 tahun berlari ke arah kumpulan yang tengah rawat lelaki berambut panjang tu, lalu memaki hamun mereka semua. Lelaki yang berdiri depan mereka berempat tadi segera beredar bergabung dengan kawan-kawan yang tengah rawat Pak Guru mereka tu. Kemudian kumpulan tu berpecah jadi 2. Sebahagian ikut lelaki dan wanita yang berusia 60 tahun tu, sebahagian lagi ikut lelaki berambut panjang tu. Mereka saling tuduh-menuduh antara satu sama lain. Dari mana mereka datang tu? Kata Tama bila nampak berbelas orang lelaki dan perempuan termasuk beberapa orang kanak-kanak muncul dari arah belakang surau. Kumpulan yang baru muncul tu bergabung dengan puak yang diketuai lelaki berbadan besar dan tegap. Puak yang diketuai oleh lelaki dan wanita berusia 60 tahun tu sikit je orangnya, tak lebih 10 orang. Mereka terus bertengkar sampai keluarkan kata-kata kesat. Masing-masing nak pertahankan apa yang mereka buat adalah betul dan benar. Akhirnya mereka dah mula bersedia untuk beradu kekuatan. Pak Guru yang terkapar tak dipedulikan. Sebelum keadaan jadi lebih teruk, Syekh Ahmed ajak Tama, Datuk, Tajuddin mendekati 2 kumpulan yang tengah bertelagah tu. Bila Syekh Ahmed berdiri di tengah-tengah 2 kumpulan yang bergaduh tu, 2 kumpulan tu terkejut dan terdiam seketika. Dengar sini, siapa yang terbaring ni? Tanya Pak Habib. Dia anak kami, jawab lelaki usia 60 tahun tu. Tiba-tiba salah seorang dari mereka nak pukul kepada Syekh Ahmed dengan kayu. Jangan begitu, saya cuma bertanya, kata Syekh Ahmed. Tak semena-mena, kayu di tangan orang tu terlucut dan dia terus jatuh. Orang tu terus merangkak perlahan-lahan menuju ke arah Pak Guru yang tengah terbaring tu. Semua anggota puak lelaki berbadan besar dan tegap tu terdiam. Mereka macam terpukau bila tengok kejadian yang berlaku depan mata tu. Apa hubungan kamu dengan Pak Guru? Tanya Syekh
Amir pada lelaki badan besar dan tegap tu. Kata lelaki berambut panjang tu guru mereka. Dia banyak ajar hukum agama dan pandai mengubat semua jenis penyakit. Orangnya kebal, takluk senjata, boleh tentukan nasib mereka, boleh berhubung dengan sahabat-sahabat Nabi dan bertanya bila tarikh mati mereka. Pak Guru terima wahyu dari langit, mengucap 2 kalimah syahadat tak perlu, memadai dengan salawat, solat hanya seminggu sekali setiap hari Isnin, puasa hanya sehari di bulan Ramadan, bukan sebulan. Puasa sebulan tak betul katanya. Anak muridnya pula boleh pilih mana-mana hari untuk berpuasa sehari dalam bulan Ramadan. Zakat tak perlu, ke Mekah pun tak perlu. Anak muridnya boleh buat haji dengan keluar dari kampung sendiri, pergi ke mana-mana dalam jarak 100 batu selama sebulan. Bila balik, orang tu dah haji dan boleh pakai serban. Syekh Amir tarik nafas panjang, kemudian minta orang berbadan besar dan tegap tu suruh pengikutnya duduk atas tanah. Permintaan Syekh Amir tu dipenuhi. Syekh Amir juga bagi tahu mereka yang dia nak soal pasangan suami isteri 60 tahun tu. Buat lelaki berbadan besar tu izinkan, asalkan Syekh Amir tak benarkan pasangan tersebut ambil Pak Guru mereka tu. Alright, sampai sini dulu sambungan siri bercakap dengan Jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.